Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kita sambung kitab kita ni Fadailus Sadaqat, fadilah sedekah, kelebihan sedekah. Karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi, Madrasah Mazrul Ulum Shahrampur, India lah. Di kitab ni walaupun mempunyai kitab kelebihan sedekah, banyak kat kau bicara bukan sedekah saja dah. Ya beregek lah, benda-benda berkaitan tu banyak kau lagi. Hukum-hukum macam-macam lah berkaitan dengan sedekah dan benda lain pun. Dekat belakang lah, amalan-amalan lain pun. Sehingga panjang lah syarahnya, tebal juga dah. Gitulah. Dan kita baca kitab ni sebab kita ni ilmu tak baca dah. Lepas tu kita nak suruh kata jujur molek lah, ikut step molek dah, habis selesai. Kalau tidak kak dia banyak meninggal dah. Kita sambung ni nak masih lagi manusia tidak boleh bergerak pada hari kiamat sebelum disoal 5 perkara dan 2 pemandangan dari kehidupan syurga. Jadi kita nak bincang ni lah. Memula ni, manusia tidak boleh bergerak pada kiamat selagi belum disoal 5 perkara. 5 perkara ni tak lepas. Kena jawab dulu lah. Kena jawab dulu 5 perkara ni. Dalam hadis-hadis ada banyak riwayat mengenai saksi sedemikian pada hari hisab dia. Jadi saksi tu banyak lah. Masa kita kena jawab depan tu esok. Saksi tu ramai dah. Termasuk anggota kita dah. Dalam sebuah hadis, Hadrat Anas radhiyallahu berkata bahawa satu ketika semasa beliau berada, yakni Anas lah, berada di tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat baginda tersenyum. Sehingga gigi baginda yang berkat ternampak lah, nampak gigi Nabi dah. Kemudian baginda bersabda, "Tahukah kamu sebab apa aku tersenyum?" Nabi tanya Anas dah. Sahabat radhiyallahu bukan Anas aja ni tak. Ramai ni tak. Ramai. Sahabat-sahabat dah. Sahabat radhiyallahu memberitahu bahawa mereka tak tahu dah sebab apa Nabi senyum dah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seorang hamba akan berkata kepada Allah, "Wahai Allah, apakah engkau memberi keamanan padaku dari kezaliman?" Mana hamba Allah tu manusia tanya Tuhan dah, Allah. Allah akan menjawab, "Ya, tiada syak lagi dah." Maka hamba tersebut akan berkata, "Aku tidak percaya pada siapa yang menjadi saksi terhadapku." Maka Allah akan menjawab, "Baiklah, aku menjadikan dirimu sendiri menjadi saksi terhadapmu." Maka mulutnya akan dimeteraikan, lalu anggota-anggota badannya akan ditanya mengenai dosa-dosanya yang telah dilakukan dengannya. Setelah anggota badan akan menerangkan kesemua perbuatan dosanya, meterai dari mulutnya akan tanggal. Maksudnya koci mulut tu tanggal lah. Maka dia akan berkata kepada anggota-anggotanya, "Celaka kamu, binasalah kamu. Kerana kamulah aku telah melakukan kesemua ini." Dan ini kelazatan dari perbuatan-perbuatan itu telah dinikmati oleh anggota masing-masing juga dah. Kini kamulah mula menjadi saksi terhadap aku. Tapi anggota-anggota pun tidak berupaya kerana pada hari tiada yang berdaya untuk menerangkan kecuali yang benar saja dah. Dalam sebuah hadis lain telah dinyatakan bahawa paling awal kaki kiri seseorang akan memberi keterangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan dengannya. Barulah anggota-anggota yang lain akan bercakap. Pendek kata, setiap anggota badan orang akan memberi keterangan mengenai amalan yang telah dilakukan dengannya, sama ada yang baik ataupun yang berdosa. Sebab itu dalam satu lagi hadis terdapat sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa hendaklah kamu mengira bacaan tasbih subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain dengan jari yang kena kira jari. Kita zikir ni kita kira jari molek dah. Supaya apabila pada hari kiamat jari-jari memberikan keterangan, jadi saksilah terhadapmu mengenai amalan baik itu. Yang ini anggota ini apabila memberi keterangan mengenai dosa-dosa akan menerangkan juga amalan baik yang dikerjakannya. Bukan hak jahat saja dah. Anggota ni akan beri saksi benda baik kita buat dah. Tangan akan menceritakan bagaimana telah digunakan untuk kezaliman dan kejahatan. Jika ada amalan baik seperti zikir sambil kira dengan jari tangan, membayar sedekah dengan tangan, dan lain-lainnya juga akan dilaporkan oleh tangan semasa keterangan. Macam cara mahkamah tu esok-esok dah. Perkara ini memerlukan penerangan yang panjang lah. Tetapi secara ringkas ialah anggota-anggota tubuh
harus dikawal dengan teliti, khasnya pada ketika usia muda. Agar dengan kekuatan muda janganlah digunakan untuk kezaliman, kejahatan dan kedurjanaan. Setengah orang nak taubat tua dah, masa muda ni buat jahat. Tak mudah dulu lah. Masalah ni kena tanya juga, masa muda kena tanya masalah ni. Bukan berlepas saja dah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syababu syu'batun minal junun, wan nisa'u hibalatus syaitan." Usia muda merupakan satu jenis gila dan perempuan merupakan jala syaitan. Tali syaitan, jala syaitan. Hadis ni tak cerita sumber mana ni. Yang kerana keadaannya sejenis gila, pemuda itu mudah terperangkap dalam jala ini. Jala perempuan ni. Jadi jatuh perangai gila, hati ni jala syaitan gitu lah kata tak. Pada setiap hari Jumaat, perkataan ini kedengaran dalam khutbah. Tapi kerana keadaan mabuk, pemuda kita tidak sempat insah. Tak ada nak insah dia. Bahawa kita mesti menjawab persoalan mengenai usia muda juga. Ingat muda ni tak tanggungjawab dia. Tua baru nak insah. Muda pun kena tanya juga. Buat apa masa muda lah. Kekuatan istimewa yang kita menikmati pada ketika muda, kita hanya habiskan dalam melakukan dosa dan mencari dunia sahaja. Sedangkan usia muda ini dikurniakan oleh Allah, supaya kita boleh menggunakannya untuk mengumpulkan apa yang akan memberi manfaat selepas mati. Masa muda ni kena sungguh-sungguh. Paling kurang kena sungguh-sungguh tuntut ilmu dah. Ngaji sungguh-sungguh masa muda. Dia tua gapo tak ada lah. Banyak sibuk dah kena aim dah. Bertualah pemuda-pemuda yang sentiasa sibuk dalam kerja-kerja agama Allah. Dan jauh dari dosa. Perkara yang ketiga yang telah dinyatakan dalam hadis ini, yang mana melainkan menjawabnya, tiada siapa yang boleh menggerakkan kakinya dari tempat berdiri pada hari hisab, ialah harta yang telah diperolehnya. Kena tanya harta pula. Saya muda kena tanya hidup, kena tanya dah. Di Mekah ya. Macam sebenarnya hadis dulu ni. Pertama, amal gapo kita buat masa kita hidup dulu lah. Kerja gapo amal ya. Umur muda habis buat gapo umur muda. Yang tiga, dari manakah dia peroleh harta? Hak ketiga ni kita nak bincang pula. Persoalan yang akan ditanya ialah bagaimanakah harta telah diperolehinya? Apakah cara memperoleh harta itu yang dibenarkan oleh syariah, atau sebaliknya ada unsur syubhat ke unsur haram ke tak? Di keterangan hadis sebelum sudah pun berlalu sedikit muzakarah, perbincangan peringatan mengenai perkara ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila seseorang itu mendapatkan melalui cara yang tidak dibenarkan, harta tu tidak dibenarkan oleh syariah lah cara dia dah. Kemudian ia mensedekahkan daripadanya, daripada harta tu, buat benda baik, sedekah dah. Maka sedekah itu tidak dimakbulkan, tidak diterima oleh Allah dah. Daripada duit haram, tak terima, rugi dah. Lepas tu kita nak boleh bawa bekal menuju akhirat dah, nak atas Tuhan dah. Tapi duit haram Allah tak terima. Sebab itu besar tak unsur-unsur punca rezeki. Bukan makan babi, kita ni makan babi. Kadang curi ayam tak, sembelih aja. Lepas saja nampaknya bangkai tak boleh tak, atau babi tak boleh. Tapi sumber haram tu tak cara mana dah. Kadang tipu orang, nego dah. Sekian cepat kaya dah. Nah. Dalam perbelanjaan daripadanya juga tidak akan menikmati keberkatan. Belanja pun tak berkat. Benda baik ni tak nampak mana dah. Tapi banyak mendengar kuasa dah. Bila dia meninggalkan harta itu, maka bertukarlah menjadi bekalan neraka Jahannam. Gitulah. Dalam hadis lain telah menyatakan bahawa daging, yakni bahagian tubuh seseorang yang menjadi hasil makanan haram, hanya sesuai untuk Jahannam. Sebuah hadis menyatakan bahawa siapa yang membeli satu baju dengan harga 10 dirham, 10 riyal lah kita mudah kita 10 RM lah. Dan walaupun 1 dirham atau 1 riyal lah, dalam itu adalah harta haram, maka solatnya tidak akan dimakbulkan oleh Allah selama mana dia memakai baju itu lah. Semaya itu mengikut ulama fiqh ni sah dah. Terlepas dosa semaya, tinggal semaya. Tapi pahala tak ada lah dah. Pahala tak ada tu ruginya, sebab kita nak bawa bekas esok dah. Tidak terima oleh Allah dah. Dalam beberapa hadis telah menyatakan sabdaan baginda Rasulullah SAW, janganlah anggap rezeki itu jauh. Seseorang itu tidak boleh mati sehingga rezeki yang dituliskan dalam takdirnya sampai kepadanya. Dan itu untuk memperoleh rezeki itu ikutlah cara yang paling baik. Terimalah rezeki yang halal dan lepaskanlah rezeki yang haram.
Di dalam beberapa hadis lagi telah dinyatakan bahawa rezeki mencari orang seperti mana mautnya mencarinya. Nah. Jadi rezeki ni Allah tetap dah ni. Yang akan cari kita dah. Yang penting tak suruh nak usaha tu nak usaha. Tapi usaha tak boleh ni. Yang ini seperti mana manusia tidak boleh lari daripada maut. Pasti ia akan mati. Demikian juga ia tidak boleh lari daripada rezeki yang telah dituliskan baginya dalam takdir. Tak boleh lari juga dah. Dalam sebuah hadis telah nyatakan bahawa jika seorang itu cuba lari daripada rezeki, namun ia mesti menemui rezeki yang dituliskan baginya dalam takdir. Seperti mana sudah pasti ia akan menemui ajal. Sebuah hadis lagi menyatakan bahawa rezeki seseorang itu sudah ditetapkan. Jika sekiranya semua jin dan manusia sekali cuba sedaya upaya untuk menghalang rezeki seseorang itu, maka tidak akan berjaya sama sekali dah. Orang lain nak sekat rezeki kita, tak sedap wajah dah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, jika sekiranya terdapat 4 perkara pada diri kamu, tidak perlulah risau apa-apa, walaupun tidak ada apa-apa selain itu, iaitu jaga amanah, bercakap benar, tabiat yang baik dan rezeki yang suci. Yang jaga amanah, cakap benar ni, tabiat yang baik dan rezeki yang suci tu, waktu kita jaga dan jadi terusin lah. Dia jaga 4 perkara ni dah. Jaga amanah jujur, kita buat kerja buat untuk tipu orang, kerja buat kita buat betul. Cakap benar dah. Tabiat yang baik, perangai baik dan rezeki yang suci halal, maka kita tak suruh sungai dah. Satu lagi hadis mengandungi sabdaan Rasulullah SAW bahawa berbahagialah orang yang pendapatannya baik, yakni bersih, kebatinannya baik, jiwa dan hati perutnya baik, sopan santun dari segi zahirnya, tangan lembut-lembut, tak kasar, tak balas orang, dan manusia terselamat dari keburukannya dah. Bertualah orang yang mengamalkan mengikut ilmunya. Membelanjakan harta yang lebih dari keperluan pada jalan Allah. Menahan percakapannya dari digunakan lebih pada keperluan. Yakni tidak bercakap lebih dari apa yang diperlukan. Satu ketika Hadrat Sa'ad radhiyallahu anhu telah memohon kepada baginda Rasulullah SAW agar mendoa kepada Allah supaya beliau dijadikan mustajab doa. Ini doanya dimakbulkan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah rezekimu suci bersih. Jangan memakan makanan yang mustabih. Maksudnya yang syubah dah. Maka kamu akan menjadi mustajab berdoa. Dimakbulkan doa lah. Dimizai nyawanya Muhammad SAW dalam genggamannya. Apabila seorang itu memakan satu suap makanan yang haram, maka disebabkannya ibadat selama 40 hari tidaklah dimakbulkan. Tidak terima. Kita bicara lah. Makan haram jenis babi tu payah dah. Cara dah. Payah jadilah. Biasanya tipu orang, skim cepat kaya, rasuah banyak, mudah benar berlaku dah rasuah. Siapa yang mencari hidup dengan makanan yang haram, maka jahanamlah yang paling munasabah baginya. Banyak lagi riwayat yang sedemikian terdapatlah hadis-hadis. Rujuk targhib wa tarhib lah. Dia itu amat mustahak supaya meliti asbab pendapatan, asbab atau sebab-sebab pendapatan sendiri dengan baik dia. Punca-punca pendapatan itu dengan baik, cik Maulid dah. Dari segi zahir dengan pentingnya demikian kelihatan kerugian, namun dari segi keberkatan dan kekurangan dari segi harta tidak lama lagi akan menjadi berfaedah dan menyelamatkan kita dari kerugiannya. Untung dunia atau sementara ni apa untung dah. Nego tipu orang ke apa dah. Boleh lah untung sementara dah. Tapi tak berkat lah dan bahaya lagi lah kita sedekah tak terima. Faedah ke apa dah. Kita nak suruh bawa bekas esok tiba-tiba kita ni ada sumber-sumber syubhat kerja buat dah atau nego kerja buat apa-apa pun. Menyebabkan kita sedekah Allah tak terima lah. Persoalan yang keempat ialah di manakah telah membelanjakan harta. Ke mana kita nak belanja harta pula kena tanya kok. Bukan sekadar cari punca rezeki ataupun cari kerja buat dah. Kita guna harta untuk apa pun ditanya dah. Kita ini keseluruhannya mengenai kenyataan bahawa hanya berguna dari harta seseorang itu ialah apa yang telah ia belanjakannya di jalan Allah. Itu baru berguna dah. Harta tidak dibelanjakan ialah tidak dapat diambil faedah daripadanya. Tak belanja simpan lebih saja tak ada faedah dah. Di samping kenyataan bahawa harta itu seolah menjadi sia-sia kerana tidak digunakan. Banyak kerugian bila berlaku kerana ia disimpannya. Simpan saja. Alah. Tak jadi bekas esok dah. Perkara ini telah dibincangkan pada penambatan fasal kedua. Lagi banyak harta, lagi melambat dan panjang hisab pada hari kiamat adalah satu kenyataan yang terang. Presiden dia orang banyak tanggungjawab, banyak dah soalan dah. Macam ni lah orang besar-besar dah. Orang politik ke apa. Sebab ia suhu tu lebih banyak kritik bukan orang politik lah. Orang selebriti ke orang artis ke dah.
banyak orang puji, banyak orang kerja kot dah. Gitulah dah. Jadi begitu juga harta ni lagi banyak lah kena soal dah. Nak dapat sekar banyak setara mana bayar warga dah boleh banyak setara ni dah. Lepas tu guna pula warga apa kena tanya juga dah. Jadi lagi banyak lah kena tanya dah. Tu pasal dia dah. Tapi kalau banyak tanya pun, kalau boleh jawab molek, contohnya guna untuk kebaikan tak apalah. Tapi salah ke guna untuk tidak baik, itu jadi masalah dah. Hari kiamat adalah hari yang penuh sengsara sehingga manusia tidak akan sedar diri. Kepanasan yang amat sangat akan menjadikan manusia berpeluh-peluh. Hari esok lah. Tahu mana, tahu lah panas. Kerana takut yang amat sangat, manusia akan kelihatan seperti dalam keadaan mabuk. Tetapi pada hakikatnya bukanlah mabuk. Mengenai perkara ini Allah Azza wa Jalla berfirman. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ama hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Baik umat manusia, bertakwalah pada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidaklah mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Masuk kiamat ni dah. Di tempat yang lain pula terdapat firman-Nya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedangkan mereka dalam kelalaian tidak hiraukan persediaan baginya. Surah Anbiya ayat 1. Selepas beberapa rukuk lagi Allah Ta'ala berfirman, wa tad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri siapa pun yang akan ternanya sedikit pun. Dan jika amalannya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Surah Anbiya ayat 47. Di satu tempat lagi Allah Ta'ala firman, lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab. Bagi orang yang menyahut seruan Tuhan, mereka sahajalah balasan yang sebaik-baiknya. Dan orang yang ingkar dan tidak menyahut seruan Tuhan, kalaulah mereka mempunyai segala apa jua yang ada di muka bumi, disertai dengan sebabnya itu lagi pun, tentulah mereka rela merebus diri dengannya. Mereka itu disediakan baginya hitungan hisab yang seburuk-buruknya. Surah Ar-Ra'd ayat 12. Banyak lagi ayat menyatakan kekerasan hisab, perhitungan amal lah pada hari itu. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa siapa yang dihisap pada hari kiamat, maka ia akan dibinasa. Sebab amat sukar bagi seorang itu memberi hisap dengan sempurna lah. Kalau dia tanya detail, cari nyakit lah tak. Dunia pun gitu tak. Kalau kena soal siap lama, lebih berhari-hari ni. Dalam lokak boleh, cari nyakit lah tak. Hak tak salah jadi salah lah. Paksa dia dah. Tambahlah di hari kiamat ni lah. Ni tak salah. Betul di akhirat kiamat ni pasal dia lebih detail. Mungkin Pazamela ni boleh rekod-rekod bukti palsu dah. Dunia semua tepat. Tapi dia Allah nak suruh orang tu kena nyakit, nak tanya lama lah. Binasa lah dah. Maka Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, tidakkah dalam surat Idzas Sama'un Syaqqat Allah Ta'ala telah berfirman bahawa perhitungan hisab akan menjadi mudah? Baginda menjawab, perhitungan yang disebut dalam surah itu hanyalah amalan dikemukakan. Tetapi siapa yang akan dihitung, hisabnya pasti akan binasa. Kalau kata hak mudah tu, dia tunjuk je amalan dia. Tidak kena tanya mana lah dia. Dia tanya sosok. Dia tanya detail sosok kat. Biasa, masalah. Macam audit lah. Kalau umum kita cek lepas beres. Tapi dia selidik sosok. Dia jumpa lubang nak tanya lah. Ada kemiskinan dia tanya so tu habis lah tak. Benda tak molek, benda tak kemah akaun tak.
Di dalam sebuah hadis yang lain pula, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allah, kurniakanlah saya perhitungan yang mudah." Rasulullah doa gitu, "Ya Allah, kurniakanlah saya perhitungan yang mudah." Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu perhitungan yang mudah?" Aisyah tanya lah. Maka baginda menjawab, "Setelah melihat kitab amalan Allah akan beritahu, aku maafkan kamu. Tapi siapa yang kena benar-benar perhitungan, maka ia pasti akan binasa." Kalau Allah cek, memanglah banyak salah kita dah. Allah kalau dia beritubi, kalau Allah kata maaf, alhamdulillah, lepaslah kita. Kalau Allah cek kat sungguh, lepas tu tak payah maaf, sudahlah kita dah, beratlah dah. Waliyahzubillah lah. Pasal perhitungan Allah ni dalam hati perut kita pun Allah tahu dah. Orang dia tak tahu, Allah tahu, berat lagi tak. Hadrat Abu Hurairah menukilkan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada 3 perkara yang jika didapati pada seseorang itu, maka ia akan menikmati perhitungan yang mudah. Dan Allah Ta'ala syanuhu ataupun apa Jalla wa'ala Allah Tabaraka Ta'ala dengan limpah rahim dan kurniaannya akan memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi kalau perhitungan mudah, Allah akan limpah rahim dan kurniaannya akan masukkan dia dalam syurga lah. 3 perkara itu ialah berbuat baiklah terhadap siapa yang melucukan kamu dah. Orang khianat kita melucutkan kamu, maksudnya apa? Jadi orang yang kita kena buat baik pada orang khianat kita, kalau dia melucutkan kamu dah. Maafkanlah orang yang menzalimi kamu dah. Orang khianat kita maaflah, biarlah. Ada benda baik dia buat kita dah. Dan jalinkanlah hubungan silaturahim terhadap siapa yang memutuskan hubungan silaturahim terhadap kamu. Kita jalin hubungan silaturahim dah. Hubungan baik. Orang yang putus hubungan kita ni, anak beranak kita ni, tak sesuai baik kita pergi juga dah. Pergi jumpa dia juga dah. Beri hadiah juga dia dah. Ni akan menyebabkan kita mudah dapat rahmat Allah Taala dah. Walaupun orang itu macam tak sebaik dengan kita dah. Terutama anak beranak dah. Dan kita kata-kata agak dia tak sebaik aku malah cara dia. Jangan buat kerah gitulah dah. Rugi alik kita lah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada siapa di kalangan kamu yang Allah Ta'ala tidak akan berbual dengannya secara langsung. Tak ada lah. Allah tak bual langsung lah. Di antara dia dan Allah Ta'ala pada masa tidak akan wujud sebarang hijab dan perantaraan. Jadi kita nak Allah kecek kira lah. Apabila dia memalingkan pandangannya ke kanan, maka dia akan hanya melihat amalannya sahaja yang telah ia lakukan semasa di dunia lah. Begitulah apabila ia akan memandang ke arah kirinya, maka melihat amalannya sahaja sama ada baik atau buruk lah. Gitulah, tengok kanan kiri, amal baik, amal buruk. Di hadapannya akan ada api neraka yang menyala. Perkara yang paling baik untuk menyelamatkan diri daripadanya ialah sedekah. Dan selamat daripada api neraka paling baik caranya sedekah. Jadi selamatkanlah dirimu daripadanya melalui sedekah, walaupun sebis daripada buah tamar. Miskat. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, aku telah diperlihatkan syurga pada derajat-derajatnya yang paling tinggi adalah kebanyakan fakir miskin dari kalangan muhajirin. Nah, gitulah. Derajat tingginya fakir miskin dari kalangan muhajirin yang berhijrah bersama Nabi, kali tak? Lepas tu orang-orang kaya dan perempuan adalah terlalu sedikit bilangannya dah. Orang kaya ni, perempuan ni sedikit bilangannya dah. Aku telah diberitahu bahawa orang kaya masih di pintu syurga terperangkap dalam hisab dah. Orang kaya biasa dah lah, kena tanya banyak lah dah. Sama ada cara dia boleh harta dan cara dia guna harta dah. Dan perempuan terperangkap dalam cinta pada emas dan perak. Cinta dunia juga lah. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, aku berdiri dekat pintu syurga dan melihat orang-orang miskin berduyung-duyung memasukinya. Sedangkan orang kaya masih lagi terperangkap dalam hisab, dalam perhitungan. Dan semasa aku berdiri dekat pintu neraka, aku melihat perempuan ramai-ramai memasukinya. Ramai lah. Sebuah hadis lagi menyatakan bahawa baginda bersabda, manusia takut 2 perkara yang sebenarnya kebaikan baginya. Dia takut mati, sedangkan kematian menyelamatkan seseorang itu dari segala jenis fitnah. Yang kedua ialah kekurangan harta yang dikhawatiri orang adalah sebenarnya kebaikan baginya. Sebab lagi kurang harta, lagi kurang dah hisap perhitungan dah. Kurang harta, kurang dah. Tanya mana pun tanya sikit boleh dah. Lepas tu guna pun tak banyak mana dah. Kurang hisap, biasa dia dah dah. Satu ketika baginda Rasulullah SAW mendatangi majlis sahabat-sahabat radhiyallahu anhum lalu bersabda, pada malam aku telah melihat syurga dan martabat-martabat kamu dalamnya.
Kemudian berpaling ke arah hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu bersabda, aku telah melihat seseorang yang pergi ke mana-mana pintu syurga. Maka daripada pintu keterangan sambutan al-marhaba marhaba, selamat datang, marhaban marhaban, selamat datang. Ya, sambut pintu syurga dah. Bagi setiap amalan soleh ada satu pintu yang khas dalam syurga. Sambutan dari setiap pintu berarti dalam setiap amalan soleh dialah yang mendahului lagi mengatasi sekalian. Jadi pintu-pintu khas tu, mana amal yang paling utama lah dia buat. Pasal setiap orang Islam ni buat belakang dah, semaya buat, puasa buat dah, zakat buat, sedekah cuma banyak sikit dah. Jadi hak mana lebih utama dia akan disambut yang melalui pintu itulah. Maka Hadrat Salman radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, orang yang menerima sambutan sedemikian rupa mestilah seorang yang terlalu tinggi martabatnya. Salman royak dah. Ke Nabi dah. Bagi kita menjawab orang itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar ni dia panggil habis tak pintu dah. Jadi dia ni semua amalan utama belakang. Bukan saja utama dah, habis puasa pun utama, zakat pun utama dah, sedekah pun utama, semaya baik pun utama. Jadi dia panggil habis pintu-pintu amalan soleh dah. Kemudian baginda menuju ke arah Hadrat Umar radhiyallahu anhu dan bersabda, aku melihat satu mahligai yang cantik sekali daripada mutiara berwarna putih dan dihiaskan lagi dengan batu permata yakut. Aku telah bertanya kepunyaan siapakah mahligai ini. Maka aku diberitahu bahawa ini adalah milik seorang pemuda dari Quraisy. Aku telah menganggap bahawa akulah pemuda Quraisy itu selaku Sayyidul Mursalin, ketua para rasul. Maka aku pun hendak memasuki mahligai tersebut. Tapi aku telah diberitahu bahawa mahligai itu adalah milik Umar. Bukan milik Nabi, milik Umar. Kenapa? Selepas itu baginda telah menceritakan martabat dalam syurga yang ditentukan bagi Hadrat Uthman, Ali dan lainnya radhiyallahu anhum dalam berbagai hadis di cerita Nabi. Kemudian baginda telah menuju ke arah Hadrat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu lalu bersabda, dari kalangan sahabat-sahabatku engkau adalah yang paling lambat sampai kepadaku sehingga aku mulai bimbang dan takut nanti engkau sudah binasa. Ketika engkau dapat jumpa aku, engkau berada dalam keadaan berpeluh-peluh. Aku telah bertanya kepada engkau apakah sebab engkau begitu lambat masuk syurga. Maka engkau telah menjawab bahawa engkau terperangkap dalam urusan memberi hisab mengenai harta dan bahawa engkau telah terpaksa memberikan keterangan mengenai cara yang mana memperoleh harta dan bagaimanakah telah membelanjakannya. Mendengarnya mengenai diri sendiri, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun menangis. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, pada malam ini tadi saya telah menerima 100 ekor unta termuat dengan barang-barang daripada perniagaan saya di Mesir. 100 ekor unta dah. Saya hendak mensedekahkannya kesemuanya untuk orang miskin dan anak-anak yatim di Madinah. Mudah-mudahan dengan berkatnya Allah Ta'ala ringankan lagi, permudahkan hisab saya pada hari akhirat kelak. Jadi gitu lah. Allah Alam lah hadis ni kerana ada perbahasan. Ni teh lagi ada hadis kata 5 tahun lambat. 500 tahun lambat ada ulama kritik lah hadis tu dah. Tapi lah mana pun dia harta banyak pasti dia kena tanya banyak lah pasti dah. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman, engkau adalah dari kalangan orang kaya dalam umatku. Engkau akan masuk syurga sambil merangkak, tidak dapat masuk sambil berjalan atas kaki. Jadi ada hadis lain lah. Hendaklah engkau memberi pinjaman kepada Allah supaya Allah Ta'ala membuka kaki engkau. Hadrat Abdurrahman radhiyallahu anhu pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang hendaknya saya memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala? Maka baginda menjawab, seluruh harta kamu. Mendengarnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu serta berbangun untuk membawa seluruh hartanya. Baginda telah mengutuskan orang untuk memanggilnya balik. Kemudian baginda bersabda, baru tadi telah datang Jibril alaihissalam dengan berita bahawa suruh Abdurrahman agar melayani tetamu, memberi makanan kepada orang miskin, menyempurnakan hajat orang yang meminta bantuan dan mendahului kaum kerabatnya semasa mensedekahkannya. Kesemua ini adalah cukup bagi tazkiyahnya, iaitu islah dirinya lah. Jadi kaya ni dah kena banyak lah sedekah ke apa dia. Dia tak boleh kata dia banyak mewah sedekah sikit tak boleh lah. Kalau sedekah banyak sungguh lah pada harta dia lah. Setengah ulama kira peratus. Ada bahan dia kata kadar sedekah ni kira peratus lah. Kalau orang pitih ada 1,000, kena derma. Kalau kata 10% kat, kena derma 100 dah. Kalau orang ada 10,000 kena derma 1,000. Kalau orang ada 100,000 kena derma 10,000 gitulah umpamanya kalau nak derma padat. Kalau orang juta-juta biti lagi banyak kena derma. Tak padat derma sikit lah pasal dia lebih banyak tanggungjawab. Wallahu a'lam lah. Dan yang punya tu adalah perbahasannya.
Hadrat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ini merupakan sahabat Rasulullah yang tinggi martabatnya, mempunyai banyak kelebihan dan kebanggaan. Termasuk juga di kalangan Asyarahu Mubasyirah. Jadi di kalangan 10 orang sahabat radhiyallahu yang baginda telah memberi berita gembira di dunia lagi bahawa mereka adalah ahli syurga. Jadi Abdul Rahman ini bukan calon seorang, 10 yang ada jaminan masuk syurga ni. Telah dijamin. Ada disebut dalam satu hadis. Hadis lain sama telah lah. Satu hadis pun sebut. Beliau juga termasuk 6 orang yang telah dilantik oleh Hadrat Umar radhiyallahu semasa beliau mati syahid agar mereka bertanggungjawab untuk melantik khalifah selepasnya. Ya, Abdul Rahman bin Auf bukan macam calon. Ni orang tu. Umar tunjuk supaya orang ni bicara nak lantik ganti khalifah selepas Umar. Sebab sebab baginda Rasulullah SAW telah redha pada mereka 6 orang ini semasa baginda kembali kepada Allah Jalaluhu. Jadi masa Rasulullah wafat tu, orang ni memang dijamin dah. Maksudnya Allah redha dah. Lagi dari 6 orang ini, 5 orang telah menyetujui keputusan Hadrat Abdul Rahman yang mana dengan keputusannya Hadrat Uthman radhiyallahu telah menjadi khalifatul muslimin yang ketiga. Jadi orang suruh ke Abdul Rahman. Ramai ni orang tu suruh Abdul Rahman pula. Lepas tu Abdul Rahman pilih Uthman pula. Gitu ceritanya. Beliau juga di kalangan as-sabiqun al-awwalin yang mana mengenai mereka Allah Jalla Syanuhu berfirman, "Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu an wa 'adda lahum jannatin tajri al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Dan orang-orang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberikan bantuan dari orang muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah Taubah ayat 100. Di samping itu, Hadrat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu telah melakukan kedua-dua hijrah. Beliau juga telah mengambil bahagian dalam kesemua ghazwah termasuk Badar. Dia hijrah juga kali ke Habsyah, lepas tu hijrah ke Madinah juga ya, Abdul Rahman. Lepas tu dia pergi pula ghazwah termasuk Badar, terlibat juga dah. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, beliau di kalangan ahli ilmu dan ahli fatwa. Hadrat Umar radhiyallahu pun pernah mengambil tindakan-tindakan tertentu semata-mata mengikuti pendapat beliau. Satu ketika dalam perjalanan baginda Rasulullah SAW pernah menunaikan salat subuh mengikutnya sebagai imam. Dia jatuh imam pada Nabi pernah lah. Abdul Rahman bin Auf. Pada masa baginda telah pergi untuk menunaikan suatu keperluan. Sementara itu sahabat-sahabat lain melantik beliau untuk mengimamkan salat. Apabila baginda datang balik maka satu rakaat telah selesai. Baginda mula salat berjemaah di belakangnya sebagai imam. Ini Abdul Rahman lah tu imam dah. Abdul Rahman bin Auf. Apabila Hadrat Umar radhiyallahu menjadi khalifah, maka pada tahun yang pertama beliau melantik Hadrat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu sebagai Amirul Haji bagi pihaknya. Dia ketua haji. Umar lantik Abdul Rahman bin Auf lah. Pendek kata, beliau walaupun punya begitu banyak kelebihan, namun berlebihan harta menjadikan martabat beliau turun sedikit hingga masuk syurga paling akhirlah dari semua sahabatnya yang lain. Harta itu beliau miliki semata-mata dengan limpah rahim dan kurnia Allah Ta'ala sahaja. Jika tidak, beliau sebelum itu adalah seorang yang sangat miskin. Abdul Rahman bin Auf ni pergi ke Madinah tu tak ada RM11 dah. Tak ada gapo dah. Bini pun tak ada, anak pun tak ada dah. Pada permulaan selepas hijrah ke Madinah, baginda Rasulullah SAW telah mendirikan perhubungan saudara khas antara setengah Ansar dan Muhajirin supaya orang-orang Ansar membantu fuqara Muhajirin, orang fakir, orang miskin Muhajirin berdasarkan perhubungan yang khas tersebut. Jadi mempersaudarakan lah. Jadi Nabi mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar, orang Mekah Muhajirin dan orang Ansar orang Madinah. Maka beliau ni Abdul Rahman bin Auf telah dijadikan saudara kepada Sa'ad ibn Rabi' Al-Ansari radhiyallahu. Jadi Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi' lah. Hadrat Sa'ad berkata pada beliau, di Madinah ini saya lah dikurniakan Allah akan harta yang paling banyak. Sa'ad bin Rabi' kata kaya dia ni, paling kaya. Saya hendak memberi separuh daripada setiap jenis harta saya kepada kamu. Bukan masih sikit, separuh lah. Kalau harta 100 juta, 50 juta nak beri ke Abdul Rahman. Gitulah lebih kurang dah.
Kamu kena pilih salah seorang dari dua orang isteri saya supaya saya menceraikan dia dan setelah tamat tempoh iddah kamu boleh mengahwininya. Bibi ni yang kira. Beliau menjawab, semoga Allah memberikan keberkatan dalam harta kamu dan keluarga kamu. Saya tidak sanggup menerima apa-apa daripadanya. Tak saya terima Abdul Rahman bin Auf ni. Cuma hendaklah kamu menunjukkan jalan ke pasar kepada saya. Tunjuk pasar mana ni. Beliau pergi ke pasar dan mula membeli dan menjual. Beli? Tahulah beli tak ada modal ni, mungkin beli hotel dulu bayar pas ni. Petang balik dengan sedikit minyak sapi dan keju sebagai pendapatan. Dah. Boleh buat klik. Minyak sapi dan keju. Mula lagi dah. Hari mula-mula lagi dah. Setiap hari mula ulang-alik ke pasar sehingga dalam beberapa hari beliau dapat mengumpulkan sedikit wang pendapatan dan telah berkahwin. Dia tak berkata dengan saudara dipersaudarakan Nabi lah. Sa'ad bin Rabi' dah. Dia buat sendiri lah. Kalau cari piti sendiri. Kemudian telah juga tiba satu masa apabila baginda Rasulullah SAW memberikan dorongan untuk sedekah. Maka beliau telah memberikan separuh daripada hartanya sebagai sedekah. Daripada peristiwa tadi bolehlah difahami betapa banyaknya harta beliau. Yang mana daripada perniagaan dari Mesir sahaja beliau menerima 100 ekor unta yang dimuati dengan barang-barang. Bukan unta sahaja, dengan barang-barang sekali. Yang beliau mensedekahkan kesemuanya sama sekali dah. Habis licin di sedekah dah. Selepas itu pada satu ketika beliau memberi 40,000 dinar keping emas sebagai sedekahnya. Pada masa yang lain pula beliau memberi 500 ekor kuda dan 500 ekor unta untuk jihad. 500 kuda, 500 ekor unta untuk jihad. Satu ketika beliau membebaskan 30,000 orang hamba sahaya. Mengikut riwayat lain beliau telah memerdekakan 30,000 keluarga hamba. Siapa tahu satu keluarga itu terdiri dari berapa ramai lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Itulah cerita dia. Perai ke nak jajah jadi hamba dah. Dia bebas pula. Jadi tak jadi hamba dah. Satu ketika beliau telah menjual sebidang tanah dengan harganya 40,000 dinar emas. Dan kesemuanya beliau membahagikannya kepada orang miskin, anak-anak yatim, kaum kerabatnya dan azwaj mutahharah. Kali isteri Nabi kan tak? Mustadrak. Semasa hampir meninggal dunia, Abdul Rahman bin Auf telah mewasiatkan 400 dinar bagi setiap seseorang yang telah mengambil bahagian dalam peperangan Badar. Jadi ada orang Badar ni, dia ada gaji khusus dah, bahkan ada banyak sumbangan lah. Kerana jasa yang besar. Islam ni bermula hidup ni dengan perang Badar. Perang Badar kalah habis licin Islam dah. Perang Badar ni jadi berkembang tu, lepas tu semakin berkembang, berpunca daripada kemenangan perang Badar lah. Jadi orang terlibat perang Badar tu kira jasa yang besar pada Islam, jadi ramailah pakat sedekah, pergi bantu yang gapo. Pada masa itulah 100 orang ahli Badar masih hidup lagi. Pada masa tu ada lagi 100 orang terlibat di perang Badar hidup lagi dah. Beliau juga telah mewasiatkan satu kebun bagi azwajul mutahharat yang telah dijual dengan harga 40,000 dinar. Isteri Nabi kan ini. Tetapi dari segi perbelanjaan atas dirinya sendiri beliau amat teliti dah. Satu ketika selepas mandi beliau duduk untuk makan. Hidangannya adalah satu mangkuk sarit campuran roti dan daging. Melihatnya beliau mula menangis. Dia pitih banyak kaya tapi tak mewah lah dia dah. Beliau tanya sebab apakah beliau menangis, maka beliau menjawab baginda Rasulullah SAW tidak pernah dapat makan kenyang walaupun dengan roti jago yang kasar itu dalam seumur hayat yang beliau sehingga beliau wafat. Saya rasa dalam keadaan kita yang memang ini tiada kebaikan. Jadi gitulah zuhud dia dah. Dan kisah kita Isabah dah. Isabah fitayim sahabah dah. Yang ini jika ada kebaikan dalam keluasan dan kemewahan sudah pasti dah baginda Rasulullah SAW sendiri pun akan dikurniakan oleh Allah nikmat yang luas tu tak. Tapi bukanlah benda yang molek dah. Benda yang patut digembirakan sangat hidup mewah ni. Oleh sebab itulah bagi perkara ini tidak ada pada zaman Rasulullah, maka beliau rasa dalam perkara itu tiada kebaikan. Dalam keadaan beliau juga yang punya begitu banyak kelebihan pun dikatakan akan menghadapi hisab seperti yang telah dibincangkan di atas. Katanya banyak dah. Dia tanya banyak pun dia boleh jawab dah. Mungkin banyak baik dah. Kita ni tanya banyak sudah dah. Tak baik mana sedekah tak kuat dah. Persoalan yang kelima yang akan ditanya dan mesti dijawab ialah setakat manakah telah diamal ke atas ilmu yang telah dikurniakan oleh Allah. Ilmu-ilmu ni ada tanggungjawabnya juga. Macam harta juga ni. Allah kurniakan ilmu, Allah kurniakan harta. Semua tu akan dijawab. Ditanya dah. Jangan buat alasan pula. Tak saya kerja takut banyak. Tak saya kerja buat. Takut banyak rezeki. Namun Allah tanya dah. Jangan berfikiran negatif. Itu fikir positif lah. Kalau kita ada bakat nego boleh ada bakat cari pitih banyak. Kena carilah pitih. Lepas tu kena sedekah cepat-cepat. Nah.
Kena banyak sedekah gitulah tak kalau kita ada ilmu. Kena beramal, janganlah kita kata tak boleh tambah ilmu takut tak ada amal. Ada juga orang mikir gitu dah. Tak boleh lah, kena think positif lah. Tapi nak nyebutnya, pasal dah setiap orang yang dia terima tanggungjawab lebih besar, banyaklah kena soal jawab lah. Tapi kalau berjaya, besar dah darjat dia, gitulah dah. Di setiap perkara tu, kejayaan tu bersama dengan apa kata kesukaran, ataupun cabaran lah. Setiap kejayaan itu bersama cabaran. Kalau tak ada cabaran, rendahlah darjat dia. Lepas je rendah dah. Walaupun orang yang kaya ni nak tanya banyak pun dah. Banyak soal jawab pun, kalau dia boleh jawab, darjat tinggi di syurga dah. Lambat lah sikit masuk syurga, kita tanya jawab lama dah. Tapi belum tentu je darjat rendah. Mungkin lepas kena soal sidik, dia sedekah banyak ke apa, darjat tinggi lagi daripada orang miskin. Masuk syurga awal, mungkin boleh berlaku dah. Begitu juga orang yang berilmu ni kena tanya juga lah. Alasan ketiadaan pengetahuan mengenai suatu kesalahan tidak akan terima. Tapi gitu, jangan buat alasan pun. Saya jahil tu tak buat dosa ni, saya tak tahu kau apa nak tulis dah. Sebab wajib ngaji tu sendiri satu kewajipan dah. Tak ngaji dosa juga. Di mana-mana mahkamah pun alasan kejahilan mengenai undang-undang tidaklah diterima dah. Kita dalam mahkamah kita tak ayat, saya tak tahu undang tak boleh pakai mas ni dah. Tak pakai mas ni kena denda, saya tak tahu dah. Ya ada hira. Tak ada lah, tak hira dah. Ya kira kita kena juga dah. Sebab mengetahuinya adalah satu kewajipan dan tanggungjawab sendirinya. Tahu tu hak masing-masing. Tak ada buat alasan saya tak tahu, saya buat dah. Lagipun tidak tahu akan perintah Allah juga dosa dan kezaliman yang sempurna dah. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa fardu bagi setiap orang muslim untuk mengetahui ilmu. Talabul ilmi fardatun 'ala kulli muslim dah. Belajar ilmu ni, tuntut ilmu ni adalah fardu bagi setiap orang Islam. Jadi itu hadis Bukhari Muslim kuatlah. Tetapi ada suatu kenyataan juga bahawa melanggar perintah Allah setelah mengetahuinya adalah kezaliman yang lebih besar. Tahu dah buat juga lagi besar yang kesalahan je tak. Pengetua ataupun sekolah hoyak dah jangan buat gini. Buat dari keadaan tahu lebih besar lah. Tapi kalau buat dari tak tahu kena denda juga. Tak sikit dah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, teruskanlah menasihati sesama sendiri mengikut ilmu. Mengkhianati ilmu adalah lebih berat dari mengkhianati harta dah. Khianat dengan ilmu dah. Kadang-kadang sokong orang zalim dah, orang rasuah, orang jahat. Kerana geng kita dah. Kerana dengki dengan geng lain. Maka itu guna ilmu petablik dah. Petablik dalil. Maka ini lebih besar dosanya daripada khianat harta dah. Hal itu akan disoal pada hari kiamat nanti dah. Dalam banyak lagi hadis telah dinyatakan bahawa siapa yang ditanya mengenai suatu masalah agama dan ia menyembunyikan masalah itu sedangkan ia mengetahuinya, maka pada hari kiamat nanti ia akan diberi tali kekang dari api dalam mulutnya pada hari kiamat. Tali kekang dia tak tahu dah bubuh kat mulut dia tali tu. Tengangor gitu kegan dah. Sebabnya dia sembunyikan ilmu dah. Satu ketika semasa berceramah, Rasulullah SAW telah memuji setengah-setengah kaum lalu bersabda, apa hal ini yang mana setengah kaum tidak mengajarkan ilmu kepada kaum-kaum yang merupakan jiran mereka dah. Jiran mereka tak mengajar dah. Tidak menasihati mereka, tidak menjadikan mereka berkefahaman dah. Dia seorang yang alim, orang lain jahil tukir dah. Anak beranak dia, jiran dia, orang kejiranan dia lah, dan masyarakat dia lah. Tidak menyuruh mereka berbuat baik dan tidak mencegah mereka dari mungkar. Tak tegur benda salah. Apa hal pula yang mana setengah-setengah kaum tidak mempelajari ilmu dari jiran mereka. Jangan salah kau orang alim saja tak mengajar dah. Orang hak jahil tak pergi cari ilmu pun salah juga. Nak tanya juga saya dah. Tidak memperolehi kefahaman dari mereka dah. Tidak cari tok guru, tak mengaji dah. Tak belajar dah. Tidak meminta nasihat dari mereka. Hendaklah mereka mengajarkan ilmu kepada jiran mereka, menasihati mereka dan menjadikan mereka orang yang berkefahaman. Dan orang yang lain mestilah menerimanya dari orang yang berilmu ini. Jika tidak, maka demi Allah mereka akan menerima siksaan yang berat di kehidupan dunia lagi. Tak ada ke akhirat dunia lagi kena nyakit dah. Kena azab, kena bala dah. Di akhirat itu cerita lain lah. Ada cerita lain pula lah. Selepas itu baginda turun dari mimbar, maka semua orang pula mula heran. Kaum yang manakah baginda telah masukkan? Maka baginda bersabda, maksud saya ialah kaum Asy'ari. Mereka adalah ahli ilmu, ahli fiqh dan kaum di keliling mereka yang merupakan jiran mereka adalah orang jahil. Kaum Asy'ari mana tak ada.
Mengenai berita ini, maka kaum Asy'ari pun telah mendatangi baginda Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami dengar Tuhan telah memuji setengah-setengah kaum semasa berceramah. Tetapi mengenai kami telah bersabda sebegini." Dah, kaum Asy'ari, Bani Asy'ari gitulah dah. Baginda Rasulullah SAW telah mengulangi kesabdaannya suci di hadapan mereka bahawa hendaklah mereka mengajarkan ilmu kepada jiran-jiran mereka, menasihati mereka, menjadikan mereka ahli kefahaman agama juga, menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar. Dan bahawa jiran-jiran mereka juga mesti menerima kesemua itu daripada mereka. Yakni kaum Asy'ari tu lah, hak ngaji tu, alim dah. Jika tidak, di dunia lagi mereka akan menerima azab yang pedih. Mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana kami boleh menjadikan orang lain orang yang berkefahaman? Supaya kami nak buat gana. Maka sekali lagi telah mengulangi sabdanya berkat itu. Kali yang tiga pula mereka bertanya persoalan tersebut kepada baginda. Maka baginda telah mengulangi arahan tersebut. Maka ahli kaum Asy'ari berkata, "Ya Rasulullah, berilah kami peluang tempoh masa setahun untuk menyempurnakan tugas kami." Kalau gitu biarlah masa setahun beri. Biar kami ngajarlah mana kau apa dia. Maka baginda telah memberi mereka tempoh masa setahun untuk mengajarkan jiran-jiran mereka. Rujuk Targhib Majmu' Az-Zawaid. Dari hadis ini serta amaran keras oleh baginda Rasulullah SAW, sudah jelaslah bahawa orang-orang yang mempunyai ilmu dan kefahaman agama adalah dipertanggungjawabkan untuk berusaha supaya orang yang tidak mempunyai ilmu yang berada di keliling mereka mendapatkan ilmu dan kefahaman agama. Anggapan bahawa siapa yang merasai berhajat untuk ilmu akan pelajarinya adalah tidak meri. Kita tak boleh jadah kata carilah Tok Alim ngaji sendirilah, cakap kita nak jemput dia dah. Tak boleh nak jadah gitu dah. Dosa yang sempurna dilakukan oleh mereka yang tidak mempelajari ilmu dan mereka pasti akan dipersoalkan lah. Betul lah, mereka tak ngaji tu memang salah juga. Tapi di samping itu, orang-orang yang punya ilmu dan kefahaman agama juga dipertanggungjawabkan untuk buat usaha agar orang jahil pelajari ilmu. Tapi orang alim pun jangan duduk saja-saja dah. Jangan kata salah dia tak saya ngaji. Ni dia lah kena cari tok guru. Kita boleh gitu. Kita hak ada ilmu ni dah, tok guru ke ustaz gapo klik mesti ke mana kan. Kena usaha lah ngajar ke apa, jangan duduk saja relax dah. Ngajar di sekolah ya dah. Tadi lepas tu masjid balasah tak pergi, tak mengajar lagi, tak boleh lah, salah lah. Sebab amal mengikut ilmu adalah termasuk mengajar ilmunya. Jadi mengajar ilmunya kepada mereka yang tidak punya ilmu. Jadi salah satu amal, benda amal yang kata tadi akan ditanya, amalnya telah diamalkan dengan ilmunya. Akan dia soal sidik, akan dia soal jawab, ditanya beramalkah dengan ilmunya. Salah satu benda untuk amal ilmu ni ialah mengajar. Bukan amal tahu semaya kat semaya saja, bukan. Antara amalan berdasarkan ilmu kita ni ialah mengajar orang dah. Ajar orang tu adalah salah satu amalan kita berdasarkan ilmu dah. Dia kata gitulah. Rujuk Targhib. Terdapat dalam doa-doa yang telah dinukilkan dari baginda Rasulullah SAW adalah satu doa. Wahai Allah, saya memohon perlindunganmu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Nabi doa dah. Minta Allah jauhkan daripada ilmu tidak bermanfaat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, salah seorang, yakni satu jenis orang, tak kiralah berapa ramai pun daripada jenis ini, akan dibawa lalu dicampak ke dalam api neraka, yang mana semua tali perutnya akan terkeluar. Dan ia akan berpusing-pusing di keliling tali perut itu, seperti mana keldai kisar berpusing di keliling kisar. Jadi ia akan berpusing seperti balik binatang lembu, keldai dan sebagainya berpusing semasa memusing kisar gandum. Zaman dulu kan, kisar gandum tu lembu ke apa, dia pusing keldai ke apa. Dia pusing-pusing, mesin tak ada, itulah mesin zaman dulu dah. Penghuni-penghuni jahannam akan berkumpul di kelilingnya lalu akan bertanya padanya, apakah yang sudah berlaku padamu? Sedangkan kamu di dunia selalu menyuruh kita untuk berbuat baik dan melarang kita daripada perbuatan dosa. Maka dia akan menjawab, aku menyuruh kamu untuk berbuat baik tetapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Dia kata gitu dah. Jadi perbincangan ni, adakah dia salah suruh benda baik? Tak salah, itu kewajipan lain. Tapi besar dosa semakin besar nilai dia apabila dia tahu tapi buat juga dah. Dosa salah tu dah. Dalam sebuah hadis lagi terdapat sabdaan baginda Rasulullah SAW pada malam Isra' Mi'raj lah. Pada malam Isra' tu aku melihat satu jemaah yang bibir mereka digunting. Maka aku telah bertanya kepada Hadrat Jibril AS, siapakah mereka ini? Beliau menjawab, mereka lah penceramah-penceramah dari kalangan umat Tuhan yang telah menasihati orang ramai tapi sendiri tidak mengamalkannya. Dia sendiri tak siamal dah. Dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW
bersabda bahawa Zabaniyah, ini pengawal neraka Jahanam tu, malaikat Zabaniyah dah, akan menangkap orang-orang yang berilmu tetapi fasik lebih dahulu pada mereka menangkap orang kafir. Orang fasik ni kena ingat dulu ke malaikat Zabaniyah. Mereka ulama jahat akan berkata, apa hal ini kita tangkap sebelum orang kafir? Maka mereka akan menerima jawapan bahawa orang berilmu tidak sama dengan orang jahil. Yakni kamu telah berkelakuan jahat dengan sengaja sedangkan kamu mengetahuinya. Malaikat Zabaniyah ni, malaikat neraka ni adalah satu rombongan malaikat yang terlalu keras dan diperintahkan untuk menangkap dan mencampakkan orang ke neraka Jahanam. Dalam surah Al-Iqra juga telah disebutkan mengenai mereka. Dalam sebuah hadis telah menyatakan bahawa setengah ahli syurga akan pergi lalu bertanya kepada setengah penghuni neraka, apakah yang berlaku pada kamu sekalian yang mana kamu tertahan di sini sedangkan kerana kamulah kami sedang berada syurga. Ada juga anak murid masuk syurga untuk guru duduk dah. Sebab daripada kamulah kami telah mendapatkan ilmu. Penghuni neraka tersebut akan menjawab, kami telah mengajarkan orang lain tetapi kami sendiri tidak mengamalkannya. Hadrat Malik Ibn Dinar rahmatullah alaih menukilkan dari Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu Taala akan bertanya kepada mereka yang telah berceramah, mengajar, gimana-gimana semasa di dunia di hadapan khalayak ramai. Akan apakah maksud ceramahnya itu dah? Mengajar ke apa dah? Itu dah. Syarah gitu ceramah dah. Yakni adakah apa tujuan duniawi seperti harta, buat pengajar bayar mahal dah. Takut dah. Keuntungan atau pangkat dan kemasyhuran, kakak dia tak faham mana tapi nak suhu dah. Ataupun semata-mata kerana Allah, ataupun mengajar ni kerana Allah Taala dah. Ada murid Hadrat Malik rahmatullah alaih berkata bahawa semasa menceritakan hadis ini, beliau menangis begitu banyak sehingga suara beliau tersumbat-sumbat dah. Jadi Imam Malik ni tok guru besar lah. Imam Malik pun menangis, tak bodoh dah. Nak bunyinya guru kena urusin lah dia. Bagi orang yang ngajar ceramah ni kena urusin lagi besar tanggungjawab dia dah. Kemudian beliau berkata, kamu anggap ceramahku adalah penyejuk mataku dah. Aku nak mengajar kuat ni, tenang lah, sejuk mata dah, sedar. Jadi aku gembira dengan berceramah, tapi aku tahu aku akan disoal pada hari kiamat mengenai maksud ceramah ke itu. Jadi aku mengajar ni, Allah akan tanya, lagi kuat mengajar, lagi kuat Allah tanya kita ni, betul ke ikhlas kerana Allah ataupun kerana nak dunia dah, nak suhu, nak jadi viral kau dah. Namun demikian, setiap orang berilmu terpaksa menasihati dan mengajak orang lain seperti mana telah berlalu. Bagaimanapun takut tak ikhlas tang mana pun, takut tak beramal tang mana pun, tak mengajar pun salah, dosa juga dah. Iaitu tanggungjawab orang berilmu untuk memberi cahaya ilmu kepada orang lain. Tak mengajar pun lah tanya juga. Nak jawab selalu dah. Dia tanya ikhlas lagi dah. Tanya tak mengajar tu kena tanya pula dah. Terdapat juga banyak riwayat mengenai tanggungjawab ini termasuk peristiwa kaum Asy'ari sebentar tadi. Dan kaum Asy'ari tu mengaji Nabi, dia alim dah. Dia jauh pok dia saja. Dia tak mengajar dah. Orang dekat-dekat dia kejiriannya dia dah. Nah, jadi siapa aku Nabi ugut macam tu lah, nak bala ke apa sekali pok dia pun beri masa kena janji Nabi selama setahun nak mengajar jira-jira dia tu dah. Ada kali sekat tu dah panjang kita ni dah. Nak berhenti mana cerita panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.